Aku pergi airport KLIA 2, aku nampak semua di situ cleaner, overall semua cleaner guys ya. Ini aku cakap tentang cleaner di airport ni, airport KLIA 2 kan. Semua majority Bangla. Aku respect dengan warga Indonesia yang datang ke Malaysia ni. Dorang tidak pernah pun mau buat begini di Semenanjung Malaysia, di Kuala Lumpur. Dorang tidak mau pun buat begini ni. Itu yang aku respect dengan warga Indonesia yang datang bekerja di sini. Warga Indonesia datang ke sini untuk bekerja, kan? Dorang respect dengan Malaysia. Dorang respect. Aku banyak nampak TikTok orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ni. Alhamdulillah berjaya. Dan aku terkejutnya apabila aku datang pergi, waktu itu aku mau pergi Jakarta. Aku naik flight lah kan. Aku datang ke Jakarta, semua di situ tak kira pekerja, dia punya cleaner mau pencuci tandasnya, cleaner, security apa semua orang Indonesia. Tiada pun orang-orang Bangladesh kita nampak di sana. So what's up guys, welcome back to my channel again, jangan komen react. Boom. Okay guys, kalau kau jalan di Kuala Lumpur, kau akan perasan satu hal, di tempat pembinaan, kilang dan restoran ramai pekerja daripada Bangladesh. Tapi bila kalau kau ke Sabah atau Sarawak, pemandangan tu jadi berubah. Di sana yang ramai bukannya orang Bangladesh, tapi pekerja daripada Indonesia dan Filipina. Jadi kenapa keadaan ini berbeza? Kenapa Semenanjung Malaysia penuh dengan tenaga kerja Bangladesh, tapi Borneo tidak? Adakah sebab ekonomi, dasar kerajaan, atau kerana rakyat Malaysia sendiri yang sudah tidak mau buat kerja susah? Sebenarnya semua ini berpunca dari satu realiti yang kita jarang mau akui. Malaysia perlukan tenaga asing untuk terus bergerak. Semenanjung sibuk membangun dengan projek mega, tapi anak muda ramai tak sanggup buat kerja berat. Akhirnya kerja itu diisi oleh mereka yang datang dari jauh, sanggup berpelus, sanggup tidur sempit demi rezeki yang halal. Tapi di Sabah dan Sarawak lain ceritanya. Kedua negeri ini ada kuasa immigration sendiri. Jadi mereka lebih banyak ambil pekerja dari negara jiran yang dekat, Indonesia dan Filipina. Sebab bahasa senang, budaya pun serumpun dan urusan lebih mudah. Namun di balik semua ini ada satu teguran yang harus kita fikir. Kalau rakyat Malaysia sendiri terus pilih kerja ikut selesa, sampai bila negara kita mau bergantung pada orang luar? Negara ini boleh maju tapi hanya kalau rakyatnya juga mau berusaha, bukan hanya mengeluh bila peluang diambil oleh orang asing. Jadi tanpa perlu kita buang masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Bangladesh. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Memang susah lah. Kita cukup lah. Apa, dia orang datang bekerja macam sekarang, kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, kena tanya dia lah. Yalah. Mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Tapi ini kan, ini gara-gara kan, boleh dikatakan gara-gara daripada, boleh dikatakannya guys, kemalasan anak muda Malaysia sendiri. Kenapa aku cakap begitu? Kerana mungkin ramai yang memilih kerja, tidak mau kerja-kerja berat, tidak mau kerja-kerja jadi macam pencuci tandas, lepas tu
tengoklah apa yang Bangla ni buat. Aku pergi airport, aku dari Sabah kan. Aku pergi airport KLIA 2. Aku nampak semua di situ, cleaner, overall semua cleaner guys ya. Ini aku cakap tentang cleaner di airport ni airport KLIA 2 kan. Semua majority Bangla. Dari cleaner, orang tolak apa tu, aku tak tahu apa nama benda tu, macam troli lah. Orang tolak troli, semua pekerja Bangladesh. Jadi kita boleh nampak lah sini, mungkin ketidakmahuan anak-anak muda Malaysia untuk bekerja seperti begitu, untuk bekerja yang macam yalah jadi cleaner apa semua. Jadi itulah Bangladesh masuk, mereka sanggup buat kerja itu untuk mencari rezeki yang lebih halal untuk keluarga mereka. Tapi itulah negatifnya pula, mereka jadi ramai betul di Malaysia nih guys. Ramai betul. Bukannya sikit lagi ya. Bangladesh cukup ramai. Aku bukan mau racist kah? Aku bukan mau cakap yang mereka tidak patut ada di sini kah? Iya, mereka memang patut ada di sini kerana mereka cari kerja. It's okay lah. Kalau untuk bekerja, it's okay. Tapi tengok berapa ramai orang di sini tuh. Berapa ramai guys ya. Lah, semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok. Korang akan rasa macam, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Rumah orang Malaysia pun difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR, menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Tapi yang peliknya, ada sebahagian mengatakan mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card, boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak ke sampai satu hari nanti mereka menjadi YB di tempat korang? Time tu malu korang bakal hilang tanah, hilang maruah, hilang kuasa. Jadi Bangladesh Betul, tapi kan kebanyakan aku boleh cakap 70% lah, 70% orang tidak akan suka menerima fakta ini. di Malaysia, di Bangladesh. Cuma 30% ya orang yang akan terima fakta ini. Okey. Jujur aku cakap, ini fakta yang kita kena terima sebagai rakyat Malaysia. Orang daripada Bangladesh cukup ramai sudah di Malaysia ni. Tu orang daripada Bangladesh guys ya, dan mereka telah menduduki beberapa tempat lah di semenanjung Malaysia. Bukan aku meresis guys ya, ini cuma untuk pengetahuan kita semua. Jadi untuk anak-anak muda Malaysia tu, tolong kalau ada kerja, tolong ambil kerja tu, walaupun itu kerja-kerja kampung kah, kerja-kerja sebagai cleaner atau apa-apa syak guys ya. Tolong masuk ke dalam bidang itu. Jadi kita akan lebih macam mana, lebih memanfaatkan anak muda sendirilah, anak muda Malaysia sendiri. Hello guys, welcome to Bangladesh. Bukan ke Bangladesh guys ya. Nah, ni ada Maidin situ tu. Tengok warga Bangladesh. Bapa ramai. Ini macam Bangladesh punya city sudah siut. Bukan meresis lah, bukan meresis lah cakap dorang tidak patut tinggal sini. Everyone patut tinggal di Malaysia ni. Kalau bekerja okey lah, it's okay. Tapi untuk warga Bangladesh bapa ramai siut. Sampai ada kedai sendiri. Tapi apa yang aku respect kan? Aku respect dengan warga Indonesia yang datang ke Malaysia ni. Dorang tidak pernah pun mau buat begini di semenanjung Malaysia, di Kuala Lumpur. Dorang tidak mau pun buat begini ni. Itu yang aku respect dengan warga Indonesia yang datang bekerja di sini. Tengok Bangladesh macam mana. Apa yang jadi? Bukan meresis, cuma ini supaya kita buka minda kita guys.
anak-anak muda kena perlu cari pekerjaan juga. Janganlah memilih kerja. Ini yang terjadi sekarang dan ini adalah kenyataannya guys ya. Majority guys di sana guys ya. Majority. আপনি পছন্দ করেন পরে বলতে Gila. Takkan sampai satu masa nanti dan dorang ada YB pula masuk parlimen nih. Ini orang-orang Bangladesh tiba-tiba nanti ada YB masuk ke dalam parlimen. Itulah yang tadi abang tuh cakap, kan? Orang cukup ramai sudah guys ya. Inilah ada satu komen nih aku baca. Dia bilang, kau pergi Australia, kau jumpa ramai Melayu. Kau pergi Korea, kau jumpa ramai Melayu. Kau nak cakap apa bang? Itu maksudnya kan. Lepas tu ada orang komen, kau pernah nampak tak orang Melayu pergi negara orang jual nasi lemak tepi jalan kat negara orang? Masalah alien-alien ni. What the fuck? Alien-alien siot ni datang negara orang jual siri macam kat negara dia. Tapi betul lah kan. Seperti mana yang aku cakap tuh, itulah aku respect dengan orang-orang Indonesia yang datang bekerja di sini. Dorang guys, macam mana sekalipun, dorang tetap menghargai negara Malaysia. Dorang datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk macam buka-buka tepi jalan begini kan. Itu maksudnya orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia ni, dorang lebih menghargai, dorang lebih respect lah dengan negara kita. Cuma kalau kita tengok orang Bangladesh ni susah sikit guys ya, terlalu ramai guys, terlalu ramai. Di BKL pun aku dah tahu buat apa. Berapa ramai siot. sampai ke sisi ini banyak handsome. Lama bang, spek mana tu? Gila. Ini banyak handsome. Ganteng. Wah. Ini kawan. Oh, banyak lainnya hari kawan. 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 Mari ke sisi. Sudah dapat tampau Berapa dapat tampau? 2000 Ayo kawan. Ayo kawan. Ramai siot. Ayo si kawan. Ayo kawan. Ramai siot. Malaysia deh, Bangladesh. Tenang. Dikuasai guys oleh Bangladesh. Ini parah nih. Tenang. Terus guys, memang cukup ramai orang-orang Bangladesh di sana guys ya, kalau kita lihat di semenanjung Malaysia. Itulah apa yang aku harapkan sebenarnya. Anak-anak muda-muda Malaysia nih yang contoh baru dalam umur, yang baru fresh graduate lah. Fresh graduate nih 17 tahun selepas SPM, sekolah menengah. Aku harap mereka dapat kerja untuk Malaysia sendiri lah. Sebab kadang di Malaysia nih, bukan sekat di Malaysia lah, di mana-mana negara sekalipun, dorang ni ada kroni-kroni sendiri dalam tempat kerja. Maksudnya kroni-kroni itu orang dalam guys, orang dalam. Jadi ini adalah salah satu punca juga kenapa anak-anak muda Malaysia susah untuk mendapat kerja. Gara-gara orang dalam. Orang-orang dalam tuh. Karena apa? Karena dorang takut bayar gaji UMR tuh. Gaji yang sepatutnya. Sekarang berapa? 1.800 kah gaji standard, gaji basic 1.800 atau 1.900, aku lupa sudah. Macam gitulah, lebih kurang 1.800 1.900. Dan kenapa bos-bos tuh orang lebih suka ambil daripada Bangla nih? Mungkin sebab gaji itu mungkin boleh murah sedikit. Itu salah satu. Gaji boleh murah sedikit dan orang dalam. Di dalam
bukan setakat dalam Malaysia lah ya. Di banyak-banyak negara pun orang dalam ni cukup penting. Orang dalam. Kalau kau tiada orang dalam, kau susah mau dapat kerja. Betul cakapku guys ya. Sebab aku dulu sebelum aku kerja di Sempurna dulu ya, di Sabah guys ya, Sempurna sebagai dev master. Aku jadi bawa orang pergi menyelam tu. Right? Aku cerita pengalamanku sikit ya. Aku ke sana susah guys mau dapat kerja, tapi gara-gara aku ada makcikku di dalam dengan pakcikku yang kerja di dalam dive center tu. Jadi aku senang masuk. Ini kuncinya. Kau kena berjaya kalau kau di mana-mana negara pun. Kalau kau mau masuk kerja, kau kena ada orang dalam. Kau ada orang dalam, sorry to say lah bro. Sorry to say lah, walaupun pendidikanmu tinggi, sorry to say lah. Ini parah nih. Rakan-rakan Indonesia harus tahu bahawa orang-orang Malaysia tidak pernah membenci orang-orang Indonesia. Betul? Kami melihat Indonesia merupakan sebuah negara yang berkongsi banyak persamaan. Ya, dalam konteks negara sudah pasti ada pasang surut. Yes. Kita ada konflik sempadan. Yes. Dan juga beberapa perkara yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang biasa yang berlaku pada semua negara. Ya, kita juga bermusuhan dalam bola sepak. Tetapi itu adalah perkara biasa dalam sukan. Betul? Ya, saya akui terdapat banyak peristiwa yang berlaku terhadap orang Indonesia di Malaysia. Tetapi itu bukanlah majoriti. Dan rakyat Malaysia tidak bersetuju dengan apa yang berlaku terhadap mereka. Kami pun marah dan kami pun memohon supaya tindakan diambil terhadap pelaku-pelaku tersebut. Kita boleh berbeza pendapat, kita boleh berdebat, tetapi janganlah sampai ke tahap menghina dan memprovokasi sehingga merosakkan hubungan dua hala. Bagi aku itu orang-orang yang buzzer insyaAllah guys ya, ke arah kebaikan. Tapi kalau bagi aku lah kan, itu terhadap yang suka memecahkan kedua belah negara ni, tu orang-orang buzzer insyaAllah, buzzer lah. Banyak lah buzzer daripada Malaysia, Indonesia, banyak tu ya. Tapi di sini, pandangan aku sebagai orang Malaysia terhadap orang-orang Indonesia yang tinggal di sini, terutama yang Sabah, Tawau tempatku sendiri. Kami di sini hidup berdampingan, santai ya pun, kan? Tidak ada masalah itu ini. Sebab ya kami jenis yang open dengan orang-orang. Selagi orang tu baik dengan kita kena baik dengan orang. Orang respect dengan kita kena respect dengan orang. Begitulah simpelnya. And aku pun banyak kawan orang-orang Indonesia. Kan? Di sini di Sabah ni santai ya pun. Bergaul lah. Aku kan lebih banyak jenis yang kuat bergaul, kuat bercerita sama orang lain. Jadi itulah. Ni ada komen daripada si Chef Riz. Saya tak mampu bermusuhan sebab isteri saya orang Indonesia. Jual songkok, ada yang jual buah. Tu macam ni boleh pula jual sireh, tak payah lesen ke? Lu di BKL macam mana tu? Ini di BKL tidur ke? Kerja. Agak asing. Bermahak Raja Lela tu. Jual tepi jalan lagi. Ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia itu lebih baik. Gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini. Tengok pakcik ni pun bilang kalau mau ambil pekerja daripada Indonesia. Sebab apa? Malaysia dan Indonesia ni sudah lama jalinkan hubungan pekerjaan begini guys ya. Jadi kita boleh nampak yang walaupun warga Indonesia datang ke sini untuk bekerja, kan? Dorang respect dengan Malaysia. Dorang respect. Aku banyak nampak TikTok orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ni. Alhamdulillah berjaya dan dorang respect dengan Malaysia. Dorang tidak ada mau pergi jual-jual barang di tepi jalan gitu. Bapak malu sial. Kau datang negara orang. Lepas tu kau buka kau punya kedai sendiri di tepi jalan tu. Aku tak tahulah apa yang di BKL buat tu. Patutnya di BKL kan ambil pemerhatian tentang perkara ini. Ambil perhatian. Kan? Supaya tidak jadinya benda-benda seperti begini. Tengok orang Indonesia macam mana. Dorang respect dengan orang-orang Malaysia. Dorang datang sini bekerja, kirim duit. Alhamdulillah berjaya. Kan? Terlalu keras. Berbeza dengan Indonesia menghormati penduduk tempatan. Betul. Kota Raya Kuala Lumpur ni macam apa semua. Muka-muka Bangladesh warga asing membayar Raja Lela. Bangladesh semua buat kerja niaga
Mana di PKL? ini Kau rasa bukan mana? kota-kota lain. Tidur ke? Nampak ramai Syut. Nah, ini komentar Tak ada operasi dari ke kat sini? masyarakat Malaysia Kalau langsung. jangan tahu kau main orang Melayu ni ke sibuk orang kacau. Oh, ini orang Malaysia sama Indonesia dalam satu kereta guys ya. Orang Ni komen. warga SIM niaga ni. Tak ada pun. Immigration mana? Immigration pun tidur ke? Ramai ni time ni kau buat kerja lah betulnya. Semua warga Bangladesh yang lewat, Banjir di warga asing kan kau tengok ni. yang naik Orang dia je. motor, yang jalan Macam kat kaki, Bangladesh aku rasa ni. semua warga Bangladesh. Sebenarnya kan tujuan video begini di post ataupun ditunjukkan begini sebenarnya bukan untuk resis, bukan untuk macam orang Bangladesh tidak boleh masuk ke Malaysia, bukannya guys ya. Kena faham tu konsepnya. Tujuan video begini untuk ditunjukkan supaya warga-warga macam Bangladesh ni datang ke sini. Kamu datang untuk bekerja, bukan untuk begini caranya. Ini bukan tunjukkan respect kepada negara orang. Kau datang negara orang, kau buat baik lah, kan? Kau buat baik. Tengok warga Indonesia buat macam mana. Orang respect. Santai pun di negara Malaysia ni kan. Yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. Kita based on leaderboard ataupun kita based on kedudukan, rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk yang paling malas yang paling malas di dunia ini, Malaysia menduduki tempat yang quite boleh dikatakan kaum-kaum yang pemalas. And then dekat situ saya boleh cakap bukannya Malaysia sebenarnya pemalas. Malaysia sebenarnya bukan pemalas, tapi warga-warga asing kita boleh nampak sendiri adalah pekerja-pekerja, contohnya kerja-kerja kontrak yang sanggup berdiri di bawah panas, sanggup bekerja di matahari terik. Agak quite kurang sebenarnya based on pandangan saya sendiri. Betul. Ini walaupun dia muda guys ya, walaupun dia muda nih, walaupun dia masih budak-budak lagi, walaupun dia masih budak-budak remaja lah kan, tapi dia punya pemikiran tuh lebih dewasa daripada orang matang. Kadang orang tak boleh terima pandangan daripada seorang anak muda nih. Sebenarnya apa yang dia cakap betul. Oke, ini fakta guys ya. Kalau kita lihat di setiap pembangunan, kontrak-kontrak yang dilakukan di dalam negara Malaysia nih, susah kamu jumpa orang Melayu, ataupun anak-anak Malaysia yang bekerja di dalam situ. Susah. Kebanyakan orang-orang Bangladesh ni yang sanggup bekerja panas, terik, kan? Warga-warga Indonesia. Tapi anak-anak Malaysia mana? Kenapa mereka tidak sanggup untuk bekerja di bawah panas, terik, matahari? Kan? Itu yang pelik. Tapi apabila anak-anak muda begini menyatakan, mengeluarkan suara, dia kena komen guys ya. Dia kena komen negatif semua. Nah, inilah fakta yang selalu berlaku apabila anak muda menegur orang tua tentang sesuatu cara tu, sebab pandangan-pandangan orang berlainan. Tapi kita kena menerima pandangan orang yang positif. Nah, gitu guys. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Seronok saya tengok. Tak ada orang asing. Bukan nak kata resis ke apa, kat Malaysia keterlaluan sangat. Dan mereka ni, dia cakap bahasa Indonesia lah. Jadi saya kalau datang kat sini pun tak tahu jalan ke apa, saya tanya dalam bahasa Melayu, mereka boleh faham. Mereka tinggal kita, tak ada masalah dekat Malaysia. Kalau kita tanya pengawal kecamatan ke apa, yang orang Bangladesh, Nepal tu semua, bukannya mereka faham. Lepas tu bahasa Inggeris pun mereka tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita yang macam Betul. Ini salah satu pengalamanku juga guys ya. Waktu aku di KLIA 2 tu, aku tanya tu security kan. Ini first time lah aku pergi KLIA 2 tu. Aku tanya tu security, di mana tempat keluarnya ni? Aku cakap pertama dalam bahasa Melayu. Dia tak faham. And then aku cakap lah dalam bahasa Inggeris. Itu pun dia tak faham guys ya. Itu pun dia tak faham. Bapak siut tak faham siut kan. Jadi itulah. Dan aku terkejutnya apabila aku datang pergi, waktu itu aku mau pergi Jakarta. Aku naik flight lah kan. Aku datang ke Jakarta, semua di situ, tak kira pekerja, dia punya cleaner, mau pencuci tandasnya, cleaner, security, apa semua orang Indonesia.
Tiada pun orang-orang Bangladesh kita nampak di sana. Nah, kenapa boleh jadi begitu? Kenapa kita tidak ada macam orang-orang Malaysia? Kan lebih senang kalau di airport KLIA 2 nih kah, di mana-mana lah kan, security ya, orang-orang Malaysia, lebih banyak orang Malaysia sana. Jadi kita senang bertanyakan soalan. Oke, it's okay lah, walaupun orang Bangladesh datang kerja sini, bekerja, patutnya kan dorang kena ada knowledge English tu. English kan bahasa nomor 1 dunia yang perlu, bahasa international. Di mana-mana kau kena pergi, kau kena pakai tu English. Tapi kenapa orang susah mau cakap English? And itu dia. Kenapa mau ambil pekerja yang tidak ada basic? Sepatutnya ada basic dulu baru bawa masuk ke dalam Malaysia ni. Kalau macam orang Indonesia pula, kita punya bahasa ni lebih kurang senang difaham, kan? Contoh aku di Sabah ni, kan ramai orang kebanyakan kalau di Sabah ni orang Indonesia kerja di bagian sawit lah. Memang ramai ya. Di Siem Darby sana. Di Siem Darby ramai lah. Kan orang-orang Indonesia bekerja di sana. Aku selalu juga bercerita sama dorang, cerita-cerita kan, cerita-cerita kosong, lepak-lepak, kan. Daripada segi bahasa pun hampir sama sudah. Tapi itulah yang bikin mengejutkan ni. Asing tau dekat negara mereka. Tapi dekat sini, dia rasa lebih dekat. Macam seolah-olah kita berada dalam negara kita sendiri tau. Yang buat kerja ni semua, ada orang tua, orang muda, semua buat kerja yang sama. Tak ada pun masalah. Seronok saya tengok di Indonesia ni ya. Dekat negara mereka sendiri pun mereka bekerja. Pergi negara orang pun mereka bekerja. Saya harap satu hari nanti dekat Malaysia ni, kita nak anak-anak tempatan kita lah yang isi ke semua pekerjaan 3R ni. Betul, walau anak-anak Malaysia, anak-anak tempatan kita sendiri yang mengisi semua pekerjaan ni kan, kira daripada bidang security. Walaupun orang bilang pekerjaan tu kalau dia nampak, kau kerja apa ni, siot, gitu kan. Biarkanlah. Yang penting kau cari kerja untuk kau dapat duit yang halal, uang yang halal, rezeki yang halal untuk keluarga. It's okay lah, orang mau cakap apa, biarlah. Janganlah kita ni sebagai anak-anak muda Malaysia kita mau ego dengan apa yang kita lihat. Aku mau kerja itu juga, aku nak mau kerja itu juga. Kadang-kadang juga lah gara-gara masalah orang dalam ni itu banyak lah di pelbagai negara. Alright guys, jadi sampai situ reaction aku kenapa ramai rakyat Bangladesh di Malaysia. Jadi sudah terjawab di sini sebenarnya apa yang terjadi di Malaysia ni. Kenapa ramai betul warga Bangladesh ni berada di Malaysia? Kerana salah satunya adalah anak-anak muda Malaysia ni lebih banyak memilih kerja. Maksudnya memilih kerja, malas mau kerja jadi itu, malas mau kerja jadi ini, malas mau kerja jadi cleaner. Sebenarnya kan kalau dipikirkan banyak sebenarnya anak-anak Malaysia ini yang sepatutnya bekerja sebagai, boleh jadi kerja sebagai cleaner ataupun apa kan, tapi yang faktor nomor 2-nya apa yang aku boleh lihat di sini adalah masalah orang dalam. Ini masalah orang dalam ni bukan setakat di Malaysia tapi di pelbagai negara yang ada di dunia ni mempunyai masalah orang dalam. Kenapa aku cakap masalah orang dalam? Disebabkan apabila ada keluarga ataupun kawan rapat ataupun sepupu apakah di dalam satu pekerjaan tu sudah confirm orang akan bawa masuk keluarga orang sendiri daripada keluarga orang lain. Ini berdasarkan fakta guys ya. Tapi ramai orang tidak boleh menerima fakta ini. Okey? Masuk pergi kerja tu, kau ada orang dalam ataupun kau punya keluarga apa, kau senang masuk. Senang betul masuk. Walaupun yang ini satu orang ni kan, dia ada orang dalam. Yang satu orang ni skillnya cukup hebat. Tapi yang tetap yang ini yang akan dipilih. Kau punya skill, kau punya pendidikan, kau punya apa tu semua apa tu memang tak diperlukan tu guys. Kalau ada orang dalam, kau akan kalah begitu sih. Kecuali orang yang jujur lah. Tapi di sini aku harapkan anak-anak muda Malaysia lebih ke masa hadapannya lebih akan macam mana ya? Lebih tidak memilih kerja lah untuk dari sektor apa sekalipun. Dan sebab ini juga penting guys. Indonesia boleh buat begitu, kenapa Malaysia tidak boleh buat? Dan Indonesia dorang boleh all dorang punya daripada sektor pekerjaan tu, kuli bangunan, security, cleaner, apa-apa semua pun dorang punya orang sendiri. Tapi kenapa Malaysia tidak boleh buat? Aku harap nanti satu masa nanti Malaysia akan buatlah seperti mana Indonesia buat. Alright guys, jadi sampai situ reaction dan see you in the next video in comment.
Bye.